Naga tu dikatakan pada asalnya dilahirkan sebagai kembar kepada seorang lagi bayi lelaki. Assalamualaikum dan hai semua. Okey korang, so hari ni tajuk kita adalah lagi sekali tentang salah satu makhluk yang sampai sekarang masih lagi menjadi tanda tanya tentang kewujudan ataupun keberadaannya dekat dunia ni tau. Jadi makhluk itu tak lain tak bukan adalah naga. Jadi misteri kewujudan naga sebagai makhluk mistik yang bersaiz besar dan dipercayai memiliki kuasa sakti sampai sekarang sememangnya memang mencetuskan fenomena tau dekat seluruh dunia ni, termasuklah dekat Malaysia. Hal ini terjadi disebabkan sampai sekarang jasad makhluk mistik ni dikatakan gagal ditemui dekat mana-mana pelosok dunia ni. Tapi masalahnya kisah legenda pasal naga ni dari dulu memang wujud tau, dan telah pun diceritakan dalam budaya pelbagai bangsa dekat dunia ni. Sebagai contoh, kalau dekat Malaysia ni sebenarnya sekurang-kurangnya kan ada dua cerita legenda mengenai kewujudan makhluk naga ni. Jadi yang pertama, macam yang korang tahu, macam before ni bagi siapa-siapa yang tak pernah tengok konten Fira sebelum ni, Fira pernah ceritakan tentang legenda naga Tasik Chini. Ini antara paling famous lah dekat Malaysia, di mana ada sesetengah orang percaya bahawa ada naga yang mendiami dekat Tasik Chini tersebut. Jadi kewujudan naga dekat tasik kedua terbesar dekat Malaysia ni tercetus berdasarkan daripada dakwaan penduduk-penduduk setempat yang mereka dakwalah. Dikatakan mereka ni cakap mereka pernah terserempak dengan makhluk tersebut, awang-awang. Antara cerita yang famous ataupun kerap disebarkan adalah salah satunya adalah yang pertama tentang pelancong England. Macam before ni kan, kita pernah dengar konten Fira before ni tentang ada seorang pelancong England, masa dia selam dekat dalam Tasik Chini tu, tiba-tiba je dia ada ternampak dua mata merah tau. Dan sejak pada itu dia berasa sangat takut, dan ramai orang percaya bahawa dua mata merah yang pelancong England tu nampak dekat dasar Tasik Chini tersebut merupakan mata naga sebenarnya. Adakah ianya benar ataupun tak, awal alam lah, tak tahu kan. Jadi kisah kedua yang popular adalah pada tahun 1986, di mana ada seorang penduduk tempatan di situ. Dikatakan ketika dia cuba menangkap ikan dekat tasik tersebut, dia ternampak ada dua ular besar yang terlekat pada jaringnya tau. Jadi dikatakan apabila ular yang misteri itu telah pun dibunuh oleh penduduk tempatan tadi, apabila lelaki itu ingin pulang ke pangkalan, lelaki terbabit bersama ada beberapa orang, ada ternampak macam tiga bahagian naga tu yang macam ni telah pun muncul dekat permukaan tasik tersebut tau. So daripada situlah mereka percaya bahawa kemungkinan itu merupakan naga dekat Tasik Chini tersebut. Jadi kisahnya akibat dikatakan telah pun membunuh ular ataupun naga tersebut, lelaki terbabit kononnya dikatakan terkena tulah ataupun sejenis penyakit misteri sehingga kan badannya gatal dan berkudis selama 13 tahun. Jadi dikatakan sejak kisah itu, beberapa lagi penduduk tempatan, terutama sekali orang asli Tasik Chini ni, telah pun mendakwa bahawa mereka telah pun terserempak naga dekat tasik tersebut tau, di mana mereka menggambarkan bahawa bentuk fizikal makhluk tersebut adalah macam ular, sama je macam ular, tetapi dikatakan kepalanya sebesar kepala lembu korang. Okey, jadi ini yang kita familiar, yang kita tahu, which is tentang naga Tasik Chini kan. Tetapi sebenarnya ada lagi satu kisah legenda berkenaan dengan kewujudan naga ni dekat Malaysia tau. Yang ni mungkin ada setengah orang tahu dan rasanya kebanyakan lagi orang masih tak tahulah. Jadi sebenarnya selain Tasik Chini, segelintir ataupun sesetengah penduduk di Pulau Langkawi juga turut percaya tau bahawa pada satu ketika dahulu terdapat seekor naga yang mendiami pulau tersebut. Di mana macam kita tahulah, Pulau Langkawi ni kan memang sangat terkenal dengan kisah-kisah legenda kan. Kisah orang gegasi lah, kisah ular raksasa lah, kisah pasal kewujudan naga pun ada dekat situ. Jadi petikan ni Fira dapat daripada berita harian, di mana mereka telah interview ataupun menemu ramah salah seorang penduduk lama di situ tau. Jadi menurut penduduk di situ, mengikut kisah yang telah pun diceritakan daripada orang-orang lama di situ, pada zaman dahulu kala ada satu makhluk
yang diberi nama ataupun dikenali sebagai naga putih, di mana naga ini dikatakan telah pun dilahirkan di Padang Mat Sirat sekitar penghujung abad ke-19 tau. Jadi yang menariknya cerita legenda ni adalah naga tu dikatakan pada asalnya dilahirkan sebagai kembar kepada seorang lagi bayi lelaki. Lagi satu tu manusia lah, iaitu bayi lelaki. Jadi dikatakan walaupun kembar yang lagi satu tu bukannya manusia, tetapi ianya tetap dijaga dengan baik oleh keluarganya tau. Jadi menurut penduduk lama di situ, mereka telah mengatakan bahawa sebaik sahaja makhluk itu dilahirkan, makhluk yang mereka kata bentuk fizikalnya menyerupai naga ni telah pun dibela di dalam besen berisi air dan diberikan makanan berteh tau. Jadi makhluk ataupun mereka memberi nama makhluk itu sebagai naga putih. Kemudiannya apabila dia semakin besar, naga putih tersebut telah pun dimasukkan di dalam perigi tau. Jadi daripada sini kita tahu bahawa makhluk tersebut boleh hidup di dalam air sahajalah kan. Jadi seterusnya apabila naga putih itu semakin membesar, mereka telah memindahkannya ke dalam lubuk. Dan apabila naga putih itu telah komplit menjadi makhluk dewasa, akhirnya keluarganya telah pun melepaskan naga putih tersebut di dalam laut. Jadi menurut penduduk tempatan, mereka telah mengatakan alkisahnya ketika naga putih tersebut hidup di dalam laut, naga putih tersebut telah pun merantau tau, sehinggalah ke Indonesia. Dan ketika naga putih tersebut sampai di Indonesia, dikatakan dia telah pun bertarung dengan lagi satu makhluk yang dikenali sebagai naga hitam. Jadi dikatakan sebelum bertarung dengan naga hitam tersebut, naga putih tersebut dikatakan telah pun muncul dekat dalam mimpi ibu bapanya dan mengatakan bahawa jika dia masih hidup, dia akan kembali semula ke Pulau Langkawi. Tetapi jika dia mati, dia meminta agar ahli keluarganya mengadakan majlis tahlil untuknya. Jadi dikatakan dalam pertarungan tersebut, naga putih ni berjaya tau mengalahkan naga hitam dan kembali semula ke Pulau Langkawi sekitar tahun 1940-an macam tu. Jadi sebaik sahaja naga putih tersebut tiba, naga putih tersebut telah pun menyusuri sungai Padang Mat Sirat tau. Sehinggalah air dekat sungai tersebut melimpah ruah. Mungkin sebab saiz daripada naga tersebut teramat besar, sebab itulah jadi macam tu. Dan disebabkan itulah kesannya kawasan kampung tersebut telah pun dinaiki air ataupun telah pun banjir. Jadi oleh sebab itulah naga putih tu mungkin dia berasa yang dia tak sesuai untuk tinggal bersama manusia ataupun dekat kampung tersebut kerana telah pun memberi kesan yang buruk kepada kampung tersebut. Akhirnya dia telah pun kembali semula tau ke dalam laut. Dan beberapa lama kemudian dikatakan lagi sekali naga putih itu bertarung lagi dengan naga hitam, dan tidak lama selepas itu dikatakan mereka tak dengar lagi khabar berita tentang naga putih tersebut, dan naga putih tersebut pun tidak kembali semula ke Pulau Langkawi. Jadi ada yang mengatakan bahawa mungkin naga putih telah pun terkorban ataupun mati semasa dia bertarung dengan naga hitam terbabit. Sebab itulah selepas kejadian tu ahli keluarganya dan para penduduk dekat sana tak lagi dapat berjumpa dengan naga putih tersebut. Jadi itu sahajalah cerita mengenai legenda naga putih dekat Pulau Langkawi. Adakah cerita ini benar ataupun tak, wallahu alam, tapi anggaplah ia sebagai hiburan je lah. Sebab mungkin ada segelintir orang yang percaya tentang kewujudan naga ni dekat Pulau Langkawi tersebut. Jadi sekarang ni misteri tentang kewujudan naga memang sampai sekarang membingungkan dan menjadi tanda tanya. Hal ini disebabkan kerana selain Malaysia, cerita tentang kewujudan naga ni turut wujud tau dekat negara-negara lain. Sekaligus ia telah membuktikan bahawa ianya bukan sekadar kepercayaan ataupun mitos kepada bangsa tertentu sahaja. Sebab ialah dekat setiap negara ada cerita mengenai legenda ataupun kewujudan naga dekat sesuatu tempat. Malah sama juga seperti budaya sesuatu kaum pribumi yang berbeza daripada satu benua ke benua lain kan. Samalah juga dengan ciri dan juga gambaran naga dekat setiap negara ataupun setiap bangsa tertentu, which is gambaran fizikal berkenaan dengan naga ni pun berlainan tau mengikut legenda sesuatu tempat ataupun sesuatu negara ni. Sebagai contoh, terdapat lebih
puluhan naga yang berbeza fizikal dan peranan dalam pelbagai legenda dan juga kebudayaan di seluruh dunia ni. Antara perbezaan fizikal naga mengikut bangsa adalah sebagai contoh, macam masyarakat Cina, mereka cenderung mengatakan bahawa sebenarnya fizikal ataupun badan naga ni sama macam bentuk ular, manakala mukanya pula seakan-akan seperti kuda. Tanduk naga tersebut dikatakan sama seperti rusa, kukunya pula dikatakan seperti kuku burung helang, dan kulitnya pula bersisik sama seperti sisik ikan. Dan ada yang mengatakan bahawa naga tersebut dikatakan boleh terbang. Manakala dekat masyarakat barat pula berbeza dengan masyarakat Cina. Mereka menggambarkan naga ni macam sama ataupun menyerupai macam dinosaur Tetapi yang berbezanya adalah naga ni memiliki kepak dan boleh terbang. Tapi kebanyakan naga ni digambarkan sebagai macam haiwan reptilia Dan setengah orang percaya bahawa naga ni boleh bertelur. Manakala dekat Thailand pula ada terdapat ukiran naga di mana naga itu dikatakan berbentuk sama seperti ular. Tetapi yang bezanya adalah naga tersebut memiliki 7 kepala Manakala dekat negara Vietnam pula, gambaran naga dekat negara tersebut adalah mereka telah combinekan image buaya, ular, biawak dan juga burung. Jadi selain jasad ataupun gambaran fizikal tentang naga ni yang boleh kita anggap seperti menggerunkan sebab dia sangat besar, naga juga diceritakan memiliki kuasa mistik yang belum ditemui pada mana-mana haiwan dalam dunia ni Jadi berdasarkan kisah legenda ataupun kisah mitologi, ada yang mengatakan bahawa naga ni, mulut dia ni mampu mengeluarkan api. Ada yang mengatakan bahawa naga ni boleh terbang dengan sangat pantas, dan ada juga yang percaya bahawa naga ni hidup dekat dasar laut dan boleh berenang dengan sangat laju. Jadi sekarang ni dalam usaha merungkai tentang misterinya kewujudan naga ni, ada beberapa teori telah dikemukakan. Ada yang percaya bahawa sebenarnya naga ni tak wujud pun dekat dunia nyata ni, di mana mereka percaya bahawa sebenarnya makhluk ini berasal daripada alam mistik ataupun dimensi lain. Bagaimanapun, ada juga penyelidik yang percaya bahawa naga ni mungkin spesies haiwan purba yang hidup sezaman dengan dinosaur yang telah pun pupus. Teori ini telah pun dikemukakan berdasarkan gambaran naga dalam legenda barat di mana macam yang kita tahu, dekat barat kan gambaran naga ni kan sama macam bentuk dinosaur kan. Jadi dikatakan sekitar tahun 300 sebelum Masihi, ada satu rangka pelik telah pun ditemui dekat Wuchang, wilayah Sichuan di China di mana ada ahli sejarah purba di China iaitu Chang Ku telah pun mencatatkan dia yakin bahawa rangka yang telah ditemui itu merupakan rangka seekor naga. Bagaimanapun, ada penyelidik lain yang telah pun mengkaji sejarah penemuan rangka tersebut, di mana mereka telah pun mendapati bahawa rangka yang dikatakan rangka naga itu merupakan tak lain tak bukan adalah fosil dinosaur dan bukannya rangka seekor naga. Jadi teori-teori yang lain adalah ada yang mengatakan bahawa sebenarnya naga ni memang tak wujud pun, dan mereka percaya bahawa gambaran serta cerita pelik mengenai naga ni sebenarnya berasal daripada imajinasi manusia semata-mata. So itu sahajalah berkenaan dengan cerita makhluk naga ni, which is sampai sekarang masih lagi orang tak dapat buktikan tentang kewujudan makhluk naga tersebut. Sebab sampai sekarang mereka tak dapat buktikan dengan penemuan jasad rangka naga ini Tapi betul juga, kalau nak cakap ianya hanyalah mitos semata-mata, macam mana boleh sampai setiap negara ni ada kisah tentang naga untuk bangsa ataupun negara mereka sendiri. Even dekat Malaysia pun ada 2 cerita lagi. Jadi itu sahajalah cerita berkenaan dengan legenda naga. Hopefully korang suka dengan cerita kali ni. Kalau korang suka, jangan lupa tekan butang like. Kepada siapa-siapa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. So thank you so much. See you again next time and bye.